الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Ashabul Afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di pagi yang sangat mulia ini sekali lagi kita dapat berhimpun untuk sama-sama kita mengikuti tajuk-tajuk di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk dosa besar yang ke-27, iaitu berkenaan dengan pemungut cukai. Betul dah situ lah. Betul, kerpah dah. Ya. Ke tajuk 28. Tak apa ingat. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada amalan yang berlaku dalam kalangan manusia apabila wujudnya satu kumpulan yang berkuasa dan satu kumpulan yang tidak berkuasa, sama ada dalam bentuk biasa yang berlaku dalam sistem yang bukan kenegaraan, macam antara lanun dengan rakyat biasa, dan di sana ada satu keadaan, iaitulah wujudnya satu negara dengan rakyat. Negara ada pemerintahnya, rakyat dia tidak ada kuasa. Dia akan berlaku di sana pungutan cukai. Lanun dia boleh pungut dengan semua penduduk-penduduk yang ada secara paksa, supaya dia dapat mengambil harta benda daripada penduduk tersebut. Begitu juga dalam konteks sebuah kerajaan. Kerajaan
dia ada kaedah dia untuk mengambil beberapa kepentingan negara melalui pungutan cukai. Cukai adalah salah satu daripada sumber yang boleh menampung sesebuah kerajaan supaya kerajaan dapat menggunakan keuangan tersebut untuk digunakan dalam bidang-bidang yang berbagai-bagai, dalam bidang pendidikan dan dalam bidang-bidang yang lain yang difikirkan perlu. Maka sistem pungutan cukai ini dibenarkan di dalam Islam, tetapi mestilah mengikut kaedah-kaedah yang ditetap ataupun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajar oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in di zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat apakah cukai yang dibenarkan di dalam Islam dan bagaimanakah cukai yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Pungutan cukai yang dimaksudkan ialah dalam erti pungutan yang liar, iaitu mengambil hak orang lain setelah bertugas dengan kejam, atau mengambil hak seseorang dengan cara yang tidak benar, yang kemudian diberikan kepada atasannya setelah diambil sebahagian daripada keuntungannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Maksudnya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi dengan cara yang tidak benar. Mereka itulah orang yang mendapat siksaan yang amat pedih. Para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan ataupun mengharamkan beberapa kaedah pungutan cukai yang berlaku sejak daripada zaman jahiliyah dan berlarutan sehingga kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah di Madinatul Munawwarah. Ketika Rasulullah menghapuskan sistem percukaian yang dipungut oleh sebahagian daripada pengganas-pengganas di sekitar ataupun di pinggir Madinah Al-Munawwarah, tetapi yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah masih berterusan. Sistem percukaian yang dikenakan oleh Abu Sufyan sebelum daripada beliau memeluk Islam adalah sistem percukaian yang dianggap memberi keuntungan yang sangat besar kepada negara Mekah, dan dia ditiru oleh sebahagian daripada kuasa besar termasuk di Yaman dan juga di Parsi. Maka sistem percukaian yang tidak berasaskan kepada landasan Islam yang diperkenalkan di Makkah Al-Mukarramah di waktu itu menindas rakyat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan satu sistem ekonomi Islam yang sangat berbeza dengan Makkah Al-Mukarramah di Madinah Al-Munawwarah. Maka sistem baru yang diperkenalkan oleh Nabi ini menarik perhatian masyarakat, kerana masyarakat biasanya dia berdagang, dia datang daripada Mekah pergi ke Madinah, orang Madinah pergi ke Mekah, orang daripada Syam dia datang nak berniaga di Makkah Al-Mukarramah, biasanya dia melalui Madinah Al-Munawwarah.
mereka berta'ayush, mereka bermuamalah, sehingga di dalam sejarah menyebut apabila pedagang yang datang daripada Syam, yang datang daripada Yaman, apabila mereka singgah di Madinah Al-Munawwarah, mereka lihat bagaimana penstrukturan semula yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara percukaian ini disusun oleh Rasulullah. Mereka singgah di Madinah Al-Munawwarah, lalu mereka tertarik dengan sistem ekonomi Islam dan sistem percukaian Islam yang dibuat oleh Rasulullah, sehingga mereka membatalkan hasratnya untuk berniaga di Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Madinah, maka berhenti di Madinah. Dan mereka inilah memulakan perniagaan baru di Madinah. Apabila mereka memulakan perniagaan yang baru di Madinah, Abu Sufyan menganggap Madinah ini adalah ancaman yang baru. Sebelum daripada ini tidak ada manusia yang sanggup berniaga, berdagang di Madinah Al-Munawwarah kerana suasana yang tidak selamat. Tidak selamat di sudut percukaiannya, kerana di Madinah ini terlalu ramai golongan Sa'aliq, iaitulah lanun-lanun yang berleluasa, yang bukan saja bertindak merompok di luar daripada Madinah, tetapi dalam bumi Madinah sendiri mereka pungut cukai-cukai secara yang tidak ada hak, sebagaimana yang disebut di dalam ayat ini. Dia punya asbabun nuzul. Sebab ayat ini diturunkan, iaitulah kekejaman yang berlaku dalam kalangan manusia dalam perkara pungutan cukai, yang dipungut dengan kekerasan, yang dipungut dengan kuasa, yang dipaksa, menyebabkan mereka boleh jadi kaya raya dalam perkara ini. Rasulullah buat perubahan dengan menghapuskan sistem percukaian ini pada umumnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan satu kaedah di dalam Islam yang sangat lunak, yang sangat baik, iaitulah diambil beberapa hasil yang sedikit. Yang pertamanya, hasil yang sedikit diambil daripada penduduk di Madinah Al-Munawwarah yang terlibat dengan perniagaan, yang terlibat dengan tanaman, pertanian dan sebagainya, tamar dan sebagainya. Dan di waktu itu kalau kita buka dalam sejarah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan di antara dua perkara. Yang pertama iaitulah az-zakah, sistem pungutan zakat. Sistem pungutan zakat yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membabitkan umat Islam, dan sistem kharaj yang membabitkan masyarakat bukan Islam. Kharaj ini disebut oleh para alim ulama sebagai cukai yang dikenakan kepada masyarakat bukan Islam apabila mereka berdagang, berniaga di dalam negara milik umat Islam. Sehingga kharaj yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bukan Islam ini dipanggil cukai di waktu itu. Dan masyarakat bukan Islam apabila mereka berhadapan dengan kharaj, mereka memberi sokongan yang sangat besar kepada negara Islam Madinah Al-Munawwarah, kerana pembayaran kharaj yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ringan, jauh lebih ringan berbanding dengan sistem percukaian yang diamalkan oleh golongan Sa'aliq ataupun kuasa-kuasa yang ada di Madinah sebelum daripada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sejarah. Ada para alim ulama sejarah menyebut pungutan cukai yang dipungut oleh Sa'aliq, lanun-lanun, ketua lanun yang menguasai bumi Madinah di waktu itu, ada yang dipungut 10%. 10% daripada jualan yang dijual. Dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sedikit saja, iaitulah 2.5 saja. 2.5 ataupun 1/40, 1/40 saja daripada hasil perniagaan
yang diperniagakan. Sama ada zakat, sama ada kharaj, di waktu itu disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sistem percukaian yang diperkenal oleh Rasulullah ini adalah sistem yang dibenarkan di dalam Islam. Mengapa perkara ini mustahak? Kita kena ingat, kerana negara ini dia perlukan kepada sumbangan daripada rakyat, kerana negara ini dia ada khidmat dia kepada rakyat. Dia jaga keamanan negara. Jaga keamanan mesti kena ada pasukan keamanan. Pasukan keamanan mesti dibayar gaji. Mesti dibayar itu, mesti dibayar ini. Kerajaan dia perlu kepada prasarana. Pejabat-pejabat bangunan perlu kepada jalan raya. Kalau zaman kita ini jalan raya dan macam-macam, menyebabkan jalan raya ini diguna oleh rakyat. Maka beberapa keadaan rakyat mesti membayar beberapa cukai kepada pihak kerajaan. Seperti mana di zaman Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar terkenal bila Sayyidina Abu Bakar menggantikan kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti Rasulullah. Jadi Amirul Mukminin, khalifah yang pertama selepas daripada Rasulullah. Polisi yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar iaitulah pengukuhan ekonomi. Disusun balik, pengstrukturan balik di sudut ekonomi umat Islam. Antara lain yang disusun oleh Sayyidina Abu Bakar iaitulah sistem percukaian. Zaman Rasulullah diambil kepada peniaga-peniaga yang berniaga di bandar Madinah Al-Munawwarah. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diperluaskan kawasan yang diistilah sebagai kawasan Madinah. Kalau zaman kita ini kawasan majlis perbandaran, majlis bandaraya, dia ada dia punya sempadan dia. Kalau di bandar ni semua dia masuk. Kalau di kampung dia ada kawasan di luar daripada operasi majlis perbandaran. Kawasan operasi ini zaman Sayyidina Abu Bakar diperluaskan, menyebabkan hasil yang dapat dipungut oleh negara Islam di waktu itu lebih banyak, lebih baik. Dan Sayyidina Abu Bakar memulangkan perkara ini kepada rakyat dalam bentuk pemerintahan, pentadbiran. Dibina macam-macam sehingga rakyat nampak apa yang dibuat oleh kerajaan Islam di waktu itu sememangnya satu perkara yang sangat besar, yang sangat banyak berbanding dengan hasil yang dipungut daripada rakyat. Dan hasil yang dipungut daripada rakyat ini beberapa bentuk sahaja. Orang Islam kebanyakan daripada mereka hanya dipilih dalam bentuk zakat. Dalam bentuk zakat, cuma adalah yang barangkali kita istilah sebagai cukai bakul. Peniaga-peniaga yang nak berniaga ini dikenakan cukai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sekadar itu sahaja yang dikenakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maknanya lebih banyak daripada yang dikenakan di zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kita tahu bila dia ambil kuasa pemerintahan, Sayyidina Umar seorang yang dia punya kepribadian dia, seorang panglima, seorang apa. Bila dia naik jadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, dia fikir ekonomi dah kukuh, dah dibentuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka dia perkenalkan polisi baru, dasar baru negara, iaitulah perluasan kuasa. Dibukanya negara satu demi satu oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila buka negara-negara bukan Islam ini, Sayyidina Umar memperkenalkan sistem percukaian Islam yang berbeza dengan negara-negara asalnya. Buka negara Mesir yang asalnya di bawah pemerintahan Qibtiyah. Bila dibuka Qibtiyah, dia ada cukai dia, dan cukai ini sangat besar, sangat banyak. Bila dibuka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar memperkecilkan cukai yang dikenakan itu. Satu, diperkecilkan. Yang kedua, Sayyidina Umar berhadapan dengan beberapa keadaan yang baru.
yang diijtihad oleh Sayyidina Umar. Di antaranya ada penduduk di Mesir ni bela babi. Bela babi, binatang yang diharamkan di dalam Islam, yang diharamkan dalam Islam, tapi dia menjadi hak kepada orang bukan Islam. Kita tak boleh sekat. Orang Cina dia nak bela babi, biar dia bela. Cuma jangan mengganggu orang Islam. Kita bagi tempat khusus. Boleh diberi kepada mereka untuk bela babi. Sayyidina Umar diambil cukai babi. Yang ada ulama di zaman itu tegur Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar dia berasaskan kepada nas. Dia baca, dia tengok kaedah, maka Sayyidina Umar tetap memperkenalkan cukai babi kepada masyarakat bukan Islam. Cukai anjing, ada orang yang bela anjing, dalam situasi itu bela anjing, lalu diambil cukai anjing. Sayyidina Umar mengatakan, sekiranya Nabi SAW membenarkan kepada umat Islam membela anjing buruan, bukan anjing biasa. Anjing biasa ni haram. Anjing buruan harus bagi orang Islam, dia nak bela. Kerana nak jaga rumah, nak jaga kebun, apa semua sekali, orang Islam boleh bela anjing. Tapi dalam masyarakat kita ni, kalau bela anjing pelik. Pelik. Imam masjid bela anjing, barangkali makmum tak ikut semayang, tak ikut. Dalam fiqh kita kena ingat, anjing buruan ini boleh dibela oleh orang Islam. Kata Sayyidina Umar, kalau Rasulullah membenarkan anjing buruan ini dibela oleh orang Islam, mengapa tidak sebuah negara Islam tak boleh nak ambil cukai daripada orang bukan Islam yang bela anjing? Menyebabkan orang lain diambilnya cukai anjing, cukai babi daripada masyarakat bukan Islam di negara-negara yang dibuka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dalam sejarah, orang bukan Islam ini sangat gembira, suka Sayyidina Umar ni ambil cukai dengan dia. Cukai yang diambil oleh Sayyidina Umar kepada binatang-binatang ini tidak besar, lebih kecil, disebut lebih kecil daripada nisab zakat. Sangat kecil. Diambil cukai kerana dia membabitkan kawasan, dia membabitkan banyak perkara. Mereka gembira. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, mengapa gembira? Lalu masyarakat bukan Islam bagi tahu kepada Sayyidina Umar, rupa-rupanya kerajaan sebelum daripada Sayyidina Umar tu telah mengenakan cukai yang sangat besar kepada anjing dan juga babi. Dah ada cukai. Cukai itu mahal sangat. Bila Sayyidina Umar mari, cukai itu sangat kecil. Sangat kecil. Di mana ada yang menyebut cukai itu ramzi, lambang sahaja, supaya benda ini dia ada terikat. Orang bukan Islam dia rasa bahawa dalam negara ini ada kerajaan Islam. Ada kerajaan Islam. Kalau dia boleh bebas begitu, dia rasa macam tak ada kerajaan, tak ada negara, macam begitu. Diambil cukai, dia terasa bahawa negara ini dah bertukar daripada kerajaan bukan Islam kepada kerajaan Islam. Dan kerajaan Islam ini dia ada sistem percukaian dia sendiri yang diajar oleh Nabi SAW, yang tidak menekan, yang tidak menindas rakyat yang bermuamalah di dalam negara tersebut. Ini dia yang berlaku dalam sejarah. Apa yang saya nak sebut iaitulah percukaian yang pertama dibenarkan dalam negara umat Islam. Boleh ambil cukai. Tapi apa garis panduan dia? Yang pertama, cukai mestilah berasaskan kepada kaedah yang telah ditetap oleh Nabi SAW. Cukai boleh ambil, tapi sebagaimana yang ditetap oleh Nabi SAW. Dalam Islam kita buka dalam kitab fiqh, percukaian dia tidak ada had. Tidak ada had. Berapa peratus apa semua sekali, tidak ada kitab fiqh yang mengatakan benda ini qat'i. Tak. Benda ini adalah zanni yang boleh diputus melalui jabatan ataupun melalui satu kumpulan para alim ulama yang memahami bagaimana sistem percukaian yang diperkenal oleh Nabi SAW
yang menjadi asas kepada agama, dan ulama ini mesti dia bertaayush dengan masyarakat. Dia faham dengan sistem ekonomi negara yang ada, dia faham semua sekali, supaya dia dapat imbangkan antara keperluan negara dengan berapa banyak cukai yang dipungut daripada rakyat. Pokoknya cukai ada, tapi ada peraturannya. Kaedah mudah dalam agama ini dia begini: kerajaan boleh ambil cukai. Kalau kerajaan ini ambil cukai dengan rakyat, katakanlah 1 tahun, banyak mana yang kerajaan bagi semula kepada rakyat dalam bentuk kesenangan. Itu dia punya kaedah dia. Dia kena ada imbangan. Maknanya kalau kerajaan dia pungut, dengan maaf saya sebut, kalau dalam negara kita ni sangat tinggi. Dalam atas jalan raya pun kita ada cukai, rumah pun ada cukai, pintu, rotek, kereta lagi, tu lagi, yang akan mendatang ini GST pula. Kemudian barang ini dah dikenakan cukai. Kalau barang telah dikenakan cukai, kemudian diambil cukai yang kedua, ini haram dalam Islam. Dia jadi begitu. Satu benda, kaedah dalam Islam, dia kena satu cukai. Kita ni dia jadi berlapis. Pakaian sebagai contoh. Pakaian ni diimport daripada China banyaklah. Daripada China, daripada Itali ada yang ada branded, daripada Itali ada. Bila masuk daripada Kelang, masuk daripada mana-mana airport ataupun pelabuhan, dikenakan cukai. Sudah dikenakan cukai. Maka harga barang ini dijual kepada rakyat. Dalam sistem GST yang akan mendatang ini, di segi hukumnya adalah haram. Kalau tidak dikenakan di pelabuhan, tidak dikenakan di airport, kena pada GST, halal, boleh. Sebab dia tak boleh bertindak. Dia tak boleh dua cukai di atas satu barang. Tak boleh dua cukai. Sekarang ini dah kena ada cukai di pelabuhan Kelang, dah kena dah bayar cukai. Bila bayar cukai, mesti barang ni harga dia dah naik dah sekali. Jadi bila jual pula dalam bentuk runcit kepada rakyat, jual pula GST kena 6%. 6%. Jadi 6% ni adalah angka yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada zakat, lebih tinggi. Zakat 2.5%. GST ni 6%. Kemudian benda ini dah dikenakan cukai. Dia tak boleh. Dia punya sistem dalam Islam. Boleh cukai, boleh ambil, tapi dia ada peraturannya. Dia ada kaedah dia. Antara benda yang diharamkan dalam Islam, iaitulah satu benda dua kali cukai. Itu tak boleh. Dia kira menindas rakyat, dia kira ni. Lagi pula dalam konteks, dengan maaf saya ni bukan nak bercakap dalam bidang politik apa tidak. Dalam konteks kita tengok negara-negara yang cukai dia tinggi, di antaranya Singapura sebagai contoh. Dia punya cukai parking dia tinggi, macam-macam tinggi. Tapi kalau kita tengok dia punya gaji ataupun income yang diperolehi oleh rakyat dia sangat tinggi. Dan dia adalah sebuah negara yang bebas cukai. Kereta masuk harga dia murah apa semua sekali, walaupun parking dia mahal, tapi kalau kita campur apa semua sekali, dia adalah lebih baik. Dia jadi begitu. Kemudian dalam konteks negara dia, negara Singapura, dia tidak ada getah, tidak ada kelapa sawit, tidak ada biji timah, tidak ada petroleum, tidak ada gas, tidak ada emas, tidak ada semen, tidak ada apa. Dia adalah pulau yang kecil, yang hanya sumber ekonomi dia ni adalah pelabuhan, industri, dan adalah beberapa benda yang lain. Yang di segi hukumnya, kalau dalam Islam yang mengharuskan sebuah kerajaan tersebut memungut cukai daripada rakyat dia. Di sana dalam Islam ini dia kena tengok kepada sumber ataupun hasil dalam negara.
Kalau negara kita ni cuba sebut apa benda yang Allah anugerah kepada negara-negara lain. Allah bagi kepada Malaysia. Allah bagi. Kelapa sawit Indonesia ada, kita ada. Kita ada kelapa sawit. Dan kerajaan pun sebut Felda ni terbesar dalam dunia. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Kita ni terbesar dalam dunia. Kita ada getah, kita ada biji timah, kita ada petroleum, kita ada gas, kita ada macam-macam. Ada industri, ada pertanian, ada perikanan, ada macam-macam ada. Sepatutnya kekayaan semula jadi yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hasil dia ke mana? Cuba kita bayar, hasil dia ke mana? Kalau kita nak kata buat lebuh raya dibuat daripada hasil pungut tantul. Ke mana dia pergi? Kita sebut apa benda? Jalan-jalan biasa ini, road tax kereta. Untuk kereta dah ada cukai kereta. Kalau kereta mewah dalam negara kita ni teruk sampai 200%. Kereta yang harganya 100,000 macam Mercedes, 100,000 saja dijual dengan harga 300,000. Kita bayar 200,000 cukai. Sangat teruk. Cuma kita tak terasa lah. Sebab apa orang tanya, ni kereta berapa? 300,000. Tak terasa. Macam harga minyak, petroleum naik. Orang tak berasa. Sebab apa? Sebab tempat kita, orang tidak beli minyak ini mengikut liter. Kalau kita beli ikut liter, pergi stesen minyak, attendant tanya berapa? Kita kata 50 liter. Dia terkejut lah. Dulu 50 liter baru tak sampai RM100, dalam RM150 je. Sekarang ni apa cerita dah RM200. Dia terasa ini dak kita bubur berapa? RM100. Berapa? 100 bubur 100. Dulu pun 100, sekarang pun 100. Dia tak sedar minyak dia turun dalam tangki tu. Dulu penuh tangki, sekarang ni separuh tangki. Jadi saya nak sebut percukaian dalam Islam ni ada kaedah. Ada kaedah dia, ada cara dia. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh negara ni sangat mendukacitakanlah dalam negara kita. Kemana perginya getah, kemana perginya hasil kelapa sawit. Kalau kita fikir logik akal yang mudah kelapa sawit sebab apa dia turun? Menjunam turun harga kelapa sawit. Sekarang ni 200 lebih sikit je. Kalau bubur baja rugi. Sekarang ni orang tak bubur baja kelapa sawit. Ni sekarang ni, hari ni orang tak bubur baja. Bila tak bubur baja, setahun hadapan tak berbuah. Dia punya ni. Sebab apa harga ni menjunam? Pernah kita dengar minyak sawit turun. Minyak sawit stabil. Duduk begitu harga kita beli dekat kedai, harga macam tu je. Mengapa buahnya turun? Mengapa harga beras ini naik? Harga padi naik turun. Mengapa harga getah ini turun menjunam? Harga tayar tak pernah turun. Ini satu benda yang kita kena tanam dalam kepala kita. Kena tanam. Sebab apa benda ni? Itu jawab sendirilah. Ini yang berlaku. Jadi bila dalam keadaan begitu, tiba-tiba cukai dikenakan kepada rakyat, ini diharamkan dalam Islam. Bukan haram kerana cukai, tidak. Cukai, sistem percukaian ada dalam Islam. Tapi kalau tak kena pada gaya dia, tak kena pada cara dia, tak boleh pungut cukai. Antara yang disebut dalam kitab fiqh, cukai haram dipungut daripada rakyat sekiranya berlaku ketirisan dalam negara. Berlaku tiris. Tiri. Syarikat penerbangan mah kita sangat duka cita. Sampai 700 juta rugi. Asia untung. Apa cerita? Asia penerbangan dia ni discard oleh kerajaan. Itu tak boleh pergi, sini tak boleh pergi. UK baru dia benar, Arab Saudi baru je dia benar penerbangan. Mah ni mana nak terbang, boleh terbang belaka. Tapi rugi. Penerbangan lain untung. Sebab apa benda ini berlaku? Ini orang panggil ketirisan. Kadang-kadang ada kumpulan yang duduk dalam dengan maaf saya sebut, dalam syarikat yang seumpama ini, dia bukan nak berkhidmat untuk negara. Dia fikir berapa dia punya allowance.
Ada syarikat-syarikat allowance dia sampai 300,000 sebulan untuk seorang individu. 300,000, tak masuk lagi kemudahan-kemudahan lain yang disediakan, dengan dihadiahkan rumah, dengan dihadiahkan kereta percuma, minyak percuma, rotek pun dia bayar apa semua sekali. Ini benda yang tidak patut berlaku dalam keadaan tirih rasmi. Dia bukan tirih tak rasmi, tirih rasmi. Ada anak-anak syarikat yang diberi kad giro, boleh ambil setiap hari sampai 15,000 sehari, 20,000 sehari. Board director boleh ambil duit daripada syarikat yang dibenarkan melalui mesyuarat board. Benar, board director ini boleh keluarkan duit bagi kad giro. Pergi cocok di bank 15,000 sehari, esok 15,000 pula, lusa 15,000 pula. Ada. Di segi undang-undang tak salah, sebab ini keputusan daripada board director membenarkan board director ini ambil duit, menyebabkan jadi rugi apa semua sekali. Dalam keadaan begini, kerajaan tak boleh pungut cukai daripada rakyat. Haram. Ini dalam Islam haram. Kerana apa? Kerana ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sepatutnya kalau benda itu tidak tiris, maka negara mempunyai keuangan yang kukuh. Dan bila negara ada keuangan yang kukuh, keuangan ini disalurkan kepada rakyat melalui pembangunan yang berbagai-bagai. Pembangunan spiritual, pembangunan zahir, jalan raya, bangunan-bangunan yang lain dan seumpamanya. Jadi sebab itu salah satu daripada tajuk yang dibincang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang pungutan cukai, di mana pungutan cukai yang disebut di sini yang haram, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Yang dibenar dia tak masuk sebab buku kita, kitab kita yang kita belajar adalah Al-Kabair, yang membabitkan dosa besar. Jadi dia sebut pungutan cukai yang menjadi dosa besar. Dosa besar kepada seseorang, iaitulah benda yang digariskan kepada kita. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah sebut al-makkasu la yadkhulul jannah. Makkas di sini dia bukan kerajaan yang ni. Ini jenis so'aliq. Lanun ataupun ada orang-orang yang berkuasa. Kalau negara Arab ini dia kabilah. Bila dia berperang, kalahlah kabilah yang lemah di sekitar dia. Bila kalah, dia pergi berdamai tapi dia naungi. Dia yang jaga kabilah-kabilah yang kalah ni, dia jaga. Kamu kena jadi anak buah aku lah. Kena duduk di bawah kabilah dia besar, tapi kena bayar cukai. Sebulan-sebulan kamu kena bayar sekian banyak. Akhir sekali kabilah besar ni tak kerja apa, pakai pungut cukai. Dia tekan kabilah lain, dia tekan kumpulan lain. Jadi kumpulan lain ni dia boleh duduk selamat lah. Tak ada kabilah-kabilah lain berani pergi kacau dia, tak berani. Tapi cukai kena. Sebulan sekian banyak, menyebabkan kabilah yang besar ini dia terima hasil bulanan, dia tak kerja. Bila terima hasil banyak, maka dia belalah anak-anak buah dia jadi macam lanun. Mana ini disebut sebagai al-makkas, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pemungut cukai yang pungut dengan kekerasan. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannata lahmun nabatat mis suht an-naru aula bih. Maksudnya tidak akan masuk ke syurga mana-mana manusia yang daging mereka tumbuh daripada makanan dan minuman yang haram, maka sesungguhnya neraka itu lebih layak baginya. Wal-iyazubillah. Daging yang keluar daripada anggota kita, keluar daripada hasil yang haram. Kita makan kedai kopi ke apa ke, hasil apa? Rasuah. Hasil apa ini? Kita pungut cukai. Kalau dalam negara kita ni pun masih ada, masih banyak pemungut cukai yang haram. Macam saya tahu
Di lorong Haji Taib sebagai contoh. Peniaga-peniaga ini dikawal oleh gangster. Dikawal oleh gangster. Jadi gangster ni petang-petang dia mari. Mari singgah ambil duit, singgah ambil duit, singgah ambil duit. Ambil duit. Dan perniagaan dia tak dikacau. Kalau tak bayar, maka gangster ini dia akan kacau. Dia kacau macam-macam dia buat tu. Akhir sekali orang terpaksa bayar, terpaksa bayar. Sampai orang nak lapor kepada pihak berkuasa pun tak berani. Tak berani nak lapor. Jadi benda ini berlaku. Begitu juga ada pihak yang menyalahgunakan kuasa. Ada juga. Macam kelak-kelak malam, baba. Siapa yang jaga? Polis. Ibu pejabat polis tak tahu. Tak tahu. Dia main kot belakang. Saya tahu benda ni, saya tahu. Dia main kot belakang. Jadi dia yang jaga. Kalau ada operasi daripada pejabat, dia bagi tahu malam ini jangan operasi, lari-lari, cabut. Cabut. Jangan operasi. Maka bila pejabat mari, ini bagus. Sama lagi lesen. Bila lepas sama lesen, dia operasi lah benda-benda yang terlarang. Rumah uruk, asalnya uruk, dia jadi pelacuran, tempat pelacuran. Tapi tidak ada pihak berkuasa pergi. Sebab apa? Ada orang jaga. Ada orang jaga. Anggota yang menyalahgunakan kuasa yang diberi oleh rakyat, yang diberi oleh kerajaan. Dia ada benda-benda yang seumpama ini. Jadi pemungut cukai yang seumpama ini hukumnya haram. Nabi SAW sebut, harta yang kita ambil, kita makan, bagi kepada anak isteri, bagi kepada keluarga, Rasulullah mengatakan api neraka lebih utama bagi dia. Daging dia yang keluar, yang tumbuh, darah dia yang terhasil daripada makanan lebih utama untuk dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qul la yastawil khabith wat tayyib. Artinya katakanlah, tidaklah sama di antara keburukan dan kebaikan. Buruk dengan baik ni tak sama. Ada orang bila dia terima rasuah, dia main, dia kata sedekah tak sedekah. Ni tepi jalan ni banyak. Tahan kereta, tahan lori. Dia kata salah banyak ni, muatan lebih. Itulah, inilah, macam-macam ni dia kata, banyak salah ni, macam mana nak saman. Tahu ni ada 10 saman ni. Satu saman 300 kali dengan 10, 3,000 ni. Kawan ni mari boh, dia kata kita berkira lah. Kita berkira boh. Berkira. Beginilah, dia kata kita bayar 200 lah. Awak pun senang, dia kata tuang pun senang, saya pun senang. Kita bayar RM200. Ambil RM200 bagi. Kawan ni mudah, dia kata sedekah dah, sedekah. Sedekah tu halal tak? Halal dia. Dia kata halal, bagi. Qul la yastawil khabith wat tayyib. Benda buruk dengan benda baik tetap berbeza. Tak usah cakap sedekah ke apa ke. Kita ambil arak, bubur dalam gelas, kita kata teh ni, teh boleh minum. Arak tetap arak. Qul la yastawil khabith wat tayyib. Benda yang buruk tetap buruk, benda yang baik tetap baik. Kita ambil air sejuk, ambil. Ini arak, ni arak, kita pun minum. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ini arak, kita kata air sejuk yang ni, ini air ni Pepsi ya, Pepsi kita pun minum. Boleh, haram. Sebab apa? Arak tetap haram. Rasuah tetap rasuah. Kita sebutlah ini duit teh ke, ini sedekah jariah ke, apa ke. Nasib baik tak berbuat sedekah jariah. Saya banyak diberitahu. Dengan saya tak pernah lagi berlaku. Tapi kalau kawan-kawan yang pemandu trailer yang muat balok apa semua sekali, dia kata ustaz, dia kata mai sedekah ni, dia kata dia tokek, dia kadang-kadang dah bagi dah standby dia atas lori. Ini duit sedekah, dia kata. Duit sedekah kepala bapak dia. Dia tetap rasuah, tetap rasuah. Apa jua nama yang kita namakan rasuah. Duit ini kalau kita makan, kata Rasulullah, api neraka lebih utama bagi dia. Api neraka lebih utama bagi dia. Na'udzubillah. In anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil 'indallahi janah ba'udatin innallaha la yakbilu illa at-tayyib.
Jika engkau menjalankan untuk berhaji, duit yang haram kita guna untuk pergi ke Mekah, ataupun berjihad, berjihad ni habislah. Kita guna duit ini untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi kepada rakan kita nak pergi Palestin, nak pergi berjihad. Kita bagi duit rasuah, duit riba ini kepada orang Palestin. Orang Palestin dia makan tak ada masalah. Sikit dia tak berdosa dengan Allah. Kita yang bagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memberi manfaat kepada manusia walaupun seberat sayap nyamuk. Tak boleh pahala walaupun sebesar sayap nyamuk. Tak boleh apa benda. Innallaha la yuqbalu illa at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala tak akan terima kecuali benda yang baik. Duit rasuah kita bagi sedekah. Bagi sedekah. Kita ambil rasuah RM1,000. Kita pun bagi untuk masjid. Boleh buat masjid, tak ada masalah. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan AJK masjid. AJK masjid pun tak tahu. Cuma kalau AJK masjid tahu, boleh ambil, jangan buang. Buat tandah, buat jalan, buat apa, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi orang yang bagi sebesar sayap nyamuk pun tak boleh apa-apa. Baik, apa hukum dia bagi? Hukum dia bagi harus. Bukan kata haram, tak. Harus. Dia bagi. Tapi perbuatan dia rasuah tetap haram. Dia bagi duit kepada masjid harus. Tak ada masalah. Dia tak berdosa. Bagi duit. Ini duit rasuah. Dia bagi ke masjid. Ini duit riba. Ini duit apa benda. Biasanya duit-duit yang syubhah daripada bank. Dia ambil bagi ni ustaz, duit syubhah, dia kata. Duit syubhah. Maka kita kena gunakan duit syubhah ini di tempat-tempat awam. Tempat-tempat awam. Kita buat jalan raya, kita buat longkang, kita buat tanda, buat-buat yang seumpama ini, dia ada manfaat untuk masyarakat umum. Dibolehkan di dalam agama Islam. Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Meskipun yang baiknya, yang buruk menarik hati kamu. Ada kalanya yang buruk. Ada orang dia kata, tak apalah, sebuah asrama anak yatim ni saya seorang buat. Dia buat seorang, berjuta habis. Kita rasa Allahu Akbar, begini. Hebatlah. Bagi pandangan kita hebatlah. Pandangan Allah Subhanahu wa taala besar sayap nyamuk pun tak jadi. Sebab apa? Sebuah bangunan dia buat rasuah. Duit mudah. Ada apa-apa benda begini, okeylah, dia kata tak apalah begini. Orang bagi kepada dia 2-3 juta. Bagi. Dia tak nak makan, dia buat benda-benda macam ni. Dia buat tu harus. Harus, tak ada masalah. Tapi ganjaran dia dengan Allah walaupun sebesar sayap nyamuk, dia tak boleh apa benda. Sebab apa? Itu bukan hak dia. Bukan harta dia. Bukan harta dia. Yang Allah bagi ganjaran besar harta kita. Kita kena ingat harta kita, bukan harta yang kita ambil dengan cara yang tidak diizin oleh Allah. Kita ambil harta banyak mana sekalipun, walaupun nama kita boleh sebut ini harta aku, ini duit aku, tapi dia bukan duit kita di sisi Allah. Kalau kita buat pergi ke Mekah, kita ke mana sekalipun, bawa pergi ke Mekah, haji kita tak sah. Tak sah haji. Batal haji kita. Pergi ke Mekah duit rasuah, pergi ke Mekah duit riba, pergi ke Mekah duit menipu, pergi ke Mekah duit berhutang dengan orang, niat tak nak bayar. Ada orang kerja berhutang. Kerja dia. Bukan dia berhutang ni kerana terpaksa. Ini memang bidang dia, kepakaran dia berhutang dengan orang. Memang dalam kepala dia berhutang ini berdapat kat dia, wabillahi taufik. Pakat tak bayar. Ambil duit banyak-banyak, pergi ke Mekah. Kononnya nak bertaubat. Sekali dengan taubat Allah tolak, sekali dengan ibadat haji Allah tolak. Dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kira sekadar itulah kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati oleh
Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna manasina وعلمنا ما جهلنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا فهما اللهم زدنا رزقا حلالا طيبا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kepada sesiapa yang nak menyumbang untuk komplek dakwah yang Ustaz buat, boleh berbuat demikian di belakang sana, insya-Allah. Apa sajadah, wallahu a'lam.